Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Boleh berharap dan sentiasa mendoakan mulai tahun 4 Arif semuanya sihat insyaAllah. Okey, pada hari ini kita nak sambung pembelajaran kita dalam pelajaran 2, iaitu berkaitan dengan najis. Kita sambung pada unit seterusnya, iaitu najis yang kedua, iaitu najis mukhaffafah. Sebelumnya, 2 minggu yang lepas kita dah bahas mengenai apa itu najis, bagaimana najis dan jenis-jenis najis. Pada minggu lepas kita dah bahas mengenai najis mukhallazah, iaitu najis yang paling berat. Dan pada minggu ini kita sambung lagi, kita dah bahas najis yang paling ringan, iaitu najis mukhaffafah. Okey, najis mukhaffafah. Jadi molek nak antum pasang telinga, dengar betul-betul, dengar apa yang Muallim jelaskan dan fahamkan apa yang Muallim nak katakan selepas ini. Jadi fokus insya-Allah. Jadi pengertian najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ialah najis ringan, iaitu air kencing kanak-kanak lelaki yang masih belum berumur 2 tahun dan hanya minum susu ibunya sahaja. Okey. Kalau antum lihat penjelasan dekat sini, mukhaffafah ialah najis yang ringan. Okey, taklah berat mana. Dan cara menyucikannya pun nanti adalah ringan sahaja, senang, mudah. Boleh nak antum dengarkan nanti. Okey, jadi air kencing, jadi air kencing yang bertakung bawah ni, bila dia kencing jatuh. Lepas tu, di sini tadi boleh dah bacakan, bayi lelaki berumur 2 tahun ke bawah. Bayi lelaki berumur 2 tahun ke bawah. Maksudnya lebih 2 tahun tu bukanlah. Bukan kategori ringan lagi tu kalau lebih 2 tahun. Dan minum susu ibunya sahaja. Maksudnya dia hanya minum susu ibunya sahaja, bukan minum susu yang dalam tin yang tepung tu, tak. Ada ibu antum dia buat susu, dia pakai susu yang tepung dalam tin, dia ambil, dia buat susu, itu bukan kategori ringan lagi tu. Itu dah masuk kategori yang seterusnya. Okey. Syaratnya tadi najis mukhaffafah ni adalah air kencing bayi lelaki berumur 2 tahun ke bawah dan hanya minum susu ibunya sahaja. Okey, susu ibunya sahaja. Kita sambung lagi penjelasan yang tadi. Cara menyucikan. Antum tengok betul-betul ni cara menyucikan najis mukhaffafah. Kalau najis mukhallazah berat, cara menyucikannya pun berat. Najis mukhaffafah ni adalah najis yang ringan dan cara menyucikannya pun ringan, mudah, senang. Okey, dengarkan betul-betul. Dia tak sama setiap kategori najis ni tak sama cara menyucikannya. Kena dengarkan betul-betul cara menyucikan najis mukhaffafah ni. Kalau antum ada adik, antum boleh praktikkan. Kalau dia kencing atas lantai kecuali kalau dia kencing dalam pampers tak jatuh dekat lantai, tak payahlah. Tapi kalau dia kencing, dia tersentuh ke mana-mana ke atas benda ke atas tilam dan sebagainya, ni antum tengok. Okey, cara menyucikannya, yang pertama, lap dan hilang najis. Lap dan hilangkan najis sekiranya bertakung. Kalau najis tu banyak atas lantai ataupun atas jubin, dia bertakung, dia bergumpul air tu, lap sehingga dia tak ada air lagi, tak ada air kencing. Lap dulu. Okey, lap dulu sampai dia tak ada air kencing lagi. Yang kedua, seterusnya, renjiskan. Macam mana renjiskan? Ni, renjiskan. Ataupun kalau antum nak tuang air tu, buat macam tu pun boleh, tak jadi masalah. Ambil air, takung dalam tangan tu, tuang situ pun tak ada masalah. Ataupun renjiskan. Renjiskan, okey? Buat macam ni. Renjiskan tempat atau benda yang terkena najis. Ditilam ke, ataupun atas meja ke, dan atas kerusi ke sebagainya. Okey, renjiskan tempat atau benda yang terkena najis dengan air mutlak. Air mutlak, ingat air yang tak bercampur apa-apa. Kita dah belajar air mutlak ni ada 7 air mutlak, iaitu air hujan, air sungai, air laut, air embun, air mata air salji, air telaga. Itu semua air mutlak. Air paip pun sama, air mutlak. Okey, gunakan air mutlak. Renjis dengan air mutlak. Lepas tu yang ketiga, lapkan sehingga kering.
Guna kain lagi, lain lagi ke? Ataupun kalau antum nak guna kain yang sama tadi, antum kena bersihkan dia dulu. Kena bersihkan. Tapi sebaiknya guna kain baru lah. Kain lebih bersih dan kering. Guna lap sehingga kering. Kain yang baru. Okey, macam ni lah cara dia. Lap dan hilangkan najis sekiranya bertakung. Lepas tu kedua, renjiskan tempat atau benda yang terkena najis dengan air mutlak. Lepas tu lap sehingga kering. Sampai tak ada air lagi dekat situ. Okey, kita baca dekat bawah ni. Telah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ummu Qais membawa bayinya yang laki-laki yang belum sampai usia diberi makan, dan bahawa bayinya itu kencing dalam pangkuan Nabi. Maka Nabi pun meminta air lalu memercikkannya ke atas kainnya baginda dan tanpa menyucikannya. Okey, boleh bacakan sekali lagi supaya antum lebih jelas. Telah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ummu Qais membawa bayinya yang laki-laki yang belum sampai usia diberi makan, dan bahawa bayinya itu kencing dalam pangkuan Nabi. Pangkuan maksud dia duduk atas pangkuan Nabi tu, dia kencing dekat situ. Maka Nabi pun meminta air lalu memercikkan, memercikkannya, pecik ke atas kainnya baginda. Kain baginda dan tanpa menyucikannya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Ummu Qais. Itu penjelasan mengenai najis tadi. Okey. Jadi dekat sini ada latihan sedikit, boleh sediakan. Latihan ni senang saja. Walaupun kita belum masuk pada bab najis mutawasitah, najis yang pertengahan, tapi dekat sini dah ada soalan mutawasitah. Tapi senang saja kerjanya. Antum diminta untuk warnakan merah bagi najis mukhallazah, najis yang kita dah belajar, najis yang berat. Kuning bagi najis mutawasitah, dan hijau bagi najis mukhaffafah. Okey, antum kena carilah dulu najis mukhallazah dan najis mukhaffafah ni dulu. Okey, jadi dekat sini air kencing, anjing, hingus bayi, perut ikan, lepas tu bangkai nyamuk, wadi dan mazi, darah babi, lepas tu muntah kanak-kanak, tali pinggang yang diperbuat daripada kulit babi. Lepas tu dekat sini yang panjang bawah ni, muntah bayi lelaki berusia 3 bulan yang hanya minum susu ibunya. Yang seterusnya air kencing bayi. Air kencing bayi perempuan berusia 3 bulan yang hanya minum susu ibunya. Nanti antum cari jawapannya. Untuk memudahkan kerja antum, cari dulu yang mana najis mukhallazah dan najis mukhaffafah. Jadi dekat sini arahan dia, warna merah bagi najis mukhallazah, kuning bagi najis mutawasitah, hijau bagi najis mukhaffafah. Pakai merah dan hijau dulu untuk warnakan najis mukhallazah dan mukhaffafah. Cari dua tu dulu. Selebihnya nanti kalau antum dah siap, nanti selebih tu adalah najis mutawasitah. Ataupun antum boleh rujuk dalam buku, pada buku teks bahagian najis mutawasitah. Antum rujuk dulu. Antum boleh baca dulu. Okey, seterusnya dekat bawah ni isi huruf-huruf di tempat kosong dan sambungkan huruf-huruf itu membentuk perkataan yang betul. Okey, dekat sini antum carilah jawapan ni. Ini berkaitan dengan najis semua ni. Okey, ni berkaitan dengan najis semua ni. Antum buka bahagian pelajaran najis, antum tengok berkaitan dengan najis semua ni. Okey, jadi cari jawapan dia, dan setelah antum carikan jawapan dia satu persatu tu, sambungkan dekat sini. Okey, sambungkan, insya-Allah.
Yang itu je boleh rasa untuk hari ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.